Bertemu kembali dalam Niaga Awani dan kita masih lagi berada bersiaran langsung di TRX City ini dan masih lagi di belakangi ataupun di hadapan bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur ini menjadi mencucu tanda. Ini adalah hub kewangan Malaysia. Namun kalau kita melihat topik tadi kita bincangkan isu rakyat membawa kepada isu mungkin dari segi pelaburan, ini penting juga. Namun kali ini kita melihat sisi yang berbeza sikit dalam bajet 2023. Ini berkaitan dengan pengiklanan dan juga ekonomi digital yang juga tulang belakang ekonomi negara bergerak ke hadapan. Saya nak membawakan pakar dalam topik ini. Kita bersama dengan Ashran Ghazi iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Digital Asia yang bersedia pada ketika ini. Ashran, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi bersiaran luar bersama dengan kami. Sedikit panas dalam waktu ini. Tapi pertama sekali, saya nak membawa sebab sebelum ini Ashran ada menghantar wishlist sikit bajet. Ini berkaitan dengan ad spend, perbelanjaan pengiklanan kalau betul saya sebutkan. Disebutkan di sini datanya adalah rakyat Malaysia ini berbelanja untuk pengiklanan di Facebook bernilai 2 bilion ringgit. Betul. Ini adalah angka yang besar. Bagaimana kita melihat bahawa ini mempunyai impak kepada industri kita? Kerana kalau kita bercakap industri pengiklanan, ini soal beribu-ribu peluang pekerjaan juga. Betul. Untuk memastikan bahawa bergerak ke hadapan kita lebih spend locally dan sebagainya. Yeah. Bagaimana pentingnya isu ini dan juga harus diberikan tumpuan dalam bajet 2023? So kepentingan isu dari segi 2 bilion pengiklanan di Facebook ni, satu industri pengiklanan sendiri. Tetapi secara tak langsung yang mungkin saya akan ketengahkan juga impact kepada SME dan perniagaan lain juga. Okay. Right? So part yang pertama dari segi 2 bilion ringgit pengiklanan, walaupun kita nampak itu macam itu pengiklanan saja, tetapi bila kita lihat dari perspektif ekonomi negara, right, itu adalah 2 bilion ringgit yang keluar daripada negara kita. Okay. Right? Kita mungkin tak terfikir sebab kita duk buat perniagaan kita di Malaysia, laku ke apa semua. Memang sebagai peniaga ataupun individu kita tak terasa sekarang, right? Tapi dari segi secara holistiknya impact dia berangkai, right? Dan bila saya kata berangkai ni dan bila dana keluar dari negara dan kita bincang mengenai bajet sekarang ni, right? So dari segi insentif, saya jangkakan kerajaan akan menawarkan lagi pelbagai insentif dari segi pendigitalan. Okay. Dan bila kerajaan menggalakkan lagi ramai usahawan ataupun SME dan peniaga-peniaga di luar sana untuk go online, secara tak langsung, right, peniaga perlu promosikan perniagaan mereka. Dan kalau kita ambil golongan SME terutamanya, kat mana lagi dia nak advertise sekarang ni? Sebab alternatif tidak ada, right? So bila kerajaan cuba menggalakkan lagi proses pendigitalan, secara tak langsung lagi banyak duit akan keluar dari negara. So dari segi impact ekonomi dia, kita risau yang dia akan jadi net off effect. Sebab dari segi pulangan wang itu sendiri, dari segi catalytic effect untuk pastikan insentif ataupun penggalakan yang dijalankan oleh kerajaan mempunyai multiplier effect. Right? Kalau tak ada multiplier effect, dia jadi spike sekejap. Dan lepas tu kita problem baliklah. Right? Dan kerajaan akan ada masalah sekali lagi untuk mencari dana baru untuk memastikan perniagaan dapat sustain, rakyat boleh maintain pekerjaan mereka. Okey. Kalau kita melihat juga, kita nak bawa kepada isu itu terlebih dahulu. Kalau kita melihat bahawa mungkin ramai pergi keluar kerana melihat bahawa dari segi mewujudkan skala ekonomi, kerana mereka merasakan mungkin kalau melalui Facebook, Google dan sebagainya, market reach itu, capaian pasaran lebih luas. Betul. Dia mungkin pemikiran mereka. Mereka juga mungkin memikirkan kalau dia pergi tempatan, mereka memikirkan pulangan pelaburan ROI itu. Bagaimana isu-isu ini untuk diseimbangkan? No. Itu soalan yang memang fair lah ya. Tapi back to the point yang kalau dari segi perspektif makro, memang kita nak semua orang keluar, right? Juallah di luar sana, dapatkan pasaran yang sebanyak yang mungkin, right? Tetapi kalau kita tengok peratusan golongan SME kita, walaupun aspirasi untuk keluar tu ada, realitinya there's only a small portion yang boleh keluar, right? Memang kita nak galak, tetapi kalau kita jangkakan ekonomi tahun depan, mungkin dalam keadaan yang grey sedikit, right? Kita kena beri fokus kepada golongan yang mempunyai pasaran di Malaysia, right? So that dari segi sustainability mereka terjamin, insyaAllah. Okey, saya nak bawa diskusi ini kepada ekonomi digital kerana Ashran ini adalah
expertnya lah. Dahulu adalah mengetuai Magic, kini Magic kita telah gabungkan bersama dengan TTM dan menjadi meranti. Juga adalah rumah untuk Astro lah di situ ya. Ya. Bagaimana kita melihat sekampung. Kali ini kita melihat aspek R&D itu ataupun idea itu digabungkan dengan pengkomersial lain. Bagaimana kita melihat bergerak ke hadapan? Apa lagi yang perlu ada dalam resepi itu supaya kita lebih berjaya? Kita mahu boleh wujudkan lebih banyak unicorn juga di masa hadapan. Target kita 2025 tidak silap saya 5 unicorn. Betul. Sekarang baru ada 1 tidak silap saya. Betul. 1 ke 2 lah. Negara sekitar ini Vietnam dah banyak, Indonesia dah banyak dan sebagainya. Apa lagi yang perlu ada dalam resepi itu? Well, resepi itu dan saya pasti dibincangkan juga di pihak meranti sekarang ini adalah penglibatan daripada syarikat-syarikat yang lebih besar di Malaysia ini. Right? Kalau dalam golongan-golongan startup community ini, memang kalau kita nak bicarakan mengenai corporate innovation, it is interesting topic. Yeah. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang lebih besar di Malaysia, right, lebih terbuka untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang berinovasi, then the potential untuk memastikan aspirasi unicorn ke ataupun idea-idea yang baru ni ke dapat accelerate dari segi proses ideation itu kepada commercialization itself. That is the only way saya rasa untuk Malaysia navigate golongan-golongan syarikat pemula ataupun startup untuk memastikan dari segi growth factor. We've got to leverage dari segi kekuatan yang kita ada. Kalau kita main playbook yang sama dengan negara-negara serantau, especially negara-negara serantau yang mungkin telah ke hadapan daripada di mana kita ada, then we are not trying to create a blue ocean in terms of strategi dan pendekatan kita. Okey. Kalau kita melihat 2 tahun lepas apabila pandemik COVID-19 ini melanda negara, kita melihat soal aspek bantuan antara rakyat kepada rakyat ini adalah usaha perniagaan kepada rakyat juga. Dari segi social entrepreneurship ini sepatutnya semakin berkembang. Kita pernah bualkan perkara ini. Betul, Kalau kita bercakap soal business model yang tepat harus wujud. Kita tidak mahu mereka hanya 5 tahun kemudian lepas 5 tahun berkubur. Ini soal bagaimana kemampanan mereka bergerak ke hadapan. Apa yang perlu diberikan tumpuan? Social entrepreneurship ini penting. Sebab menyelesaikan banyak perkara. Mewujudkan usahawan, pada masa sama isu sosial juga ditangani. Pada pandangan Assurance Team. Itu topik yang menarik itu. Sebab dari segi konteks kesehonan sosial ataupun social entrepreneurship, right? Apa yang kita perlu ingat dan tak lupa that it is still entrepreneurship. Right? Kadang-kadang nawaitu tu bagus. Tapi nawaitu kena digabungkan dengan solid foundation of entrepreneurship dan perniagaan. Ya. Kalau tidak jadi kebajikan lah. Kalau tidak jadi kebajikan. Right? Saya memang jumpa ramai usahawan yang bagus atau yang individu yang bagus berminat dari segi aspek keusahawanan sosial. Tetapi kadang-kadang yang mana yang niat bagus, skill set perniagaan tu dia kurang. So how do we flip the equation? Right? How do we flip the equation dari segi mereka yang mempunyai asas perniagaan yang bagus tapi kita injekkan nawai itu balik. Right? Then back to scalability. Sebab apa yang kita buat ni, kita perlu ada lensa untuk kita nak skalakan inisiatif itu. Betul. Kalau kita tak ada perspektif macam mana nak skalakan inisiatif itu, dan dari segi impact dia berkurangan. Kita rasa shock sendirilah. Oh, aku dah tolong 100 orang kat ni. Bukan tak bagus. Bagus. Kan? Tapi kalau kita nak ada impact dari segi economic lens, dari segi negara secara menyeluruh, right? Dan insentif perlu diberi bukan setakat mereka yang ada idea baru yang baru nak ketengahkan, tetapi lonjakan kepada perspektif kepada mereka yang ada dah asas perniagaan yang mantap. Tapi kita terapkan ni. Yang tu satu. Tadi saya cakap pada pasal syarikat pemula untuk bekerjasama dengan syarikat yang lebih besar. Right? Prosesnya sama juga. Kalau kita nak skalakan keusahawanan sosial, right? Pihak syarikat yang lebih besar perlu bekerjasama. So dia punya formula lebih kurang adik-beradik sama. Right? Yang ni lebih kepada perspektif inovasi. Kalau kita cakap tadi dari segi inovasi dan sebagainya. Ya, kalau kita bincang mengenai keusahawanan sosial, ia lebih kepada syarikat besar bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang ada nawaitu bagus tadi tu. Right?
dan terapkan business model ataupun perspektif scalability kepada mereka. Because then gabungan itu will give that multiplier effect balik lah, insyaAllah. Okey, secara ringkas yang berbaki 1 minit lagi, mungkin besok sudah ada bajet 2023. Betul. Jangkaan lah. Mungkin kalau harapan itu agak terlambat untuk dimasukkan. Mungkin jangkaan lah. Apa yang akan terkandung sebenarnya? Masa saya bincang hari itu juga di Niaga Awani, memang dengan current climate ni kita memang jangkakan it is a very election friendly budget, right? Tapi saya juga ketengahkan hari itu, harapan saya lah, walaupun we're at the last hour ni, tapi dari segi harapan peribadi saya, it is not a short term budget. It is not a short term budget. We know what's potentially akan berlaku dalam dunia ekonomi kita tahun hadapan. Saya rasa walaupun election budget untuk nak menawan hati rakyat, cara untuk menawan hati rakyat adalah untuk memberitahu bahawa kerajaan berfikiran jauh. And that's why you should choose the government that's presenting the budget. Baik. Okey. Ashran, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Terima kasih juga kerana sanggup berjemur sedikit penting untuk topik ini kita bawakan. Terima kasih sekali lagi Ashran. Baik, itu Niaga Awani untuk hari ini kami bawakan. Esok juga di Awani pagi di Niaga Awani kami bersiaran di luar. Malam ini juga sebelum ni kita juga akan bersiaran di luar untuk 7.45. Kita bawakan suara-suara rakyat bersempena dengan pembentangan bajet 2023. Apa kemahuan mereka? Isu utama sudah kita tahu, namun apakah yang akan terkandung? Itu juga meninggalkan persoalan. Saya tinggalkan untuk Niaga Awani dan kita sambung untuk esok untuk kita melihat pelbagai isu lagi dan kemungkinan pembentangan kandungan dalam bajet 2023. Esok jangan lupa juga saksikan bermula 3 petang sehingga 7.30 malam kami di Astro Awani akan menemu bual 4 tetamu kami dan kami akan bawakan suara rakyat dan kami bawakan secara langsung pembentangan bajet 2023. Kemudian kami akan mudahkan untuk anda faham apa yang anda dapat daripada bajet 2023. Sekian saja, saya Najib Arif langsung dari TRX untuk Niaga Awani. Ini semua kami yang kemuatkan di laman web kami astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum, salam hormat.